الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita akan teruskan pembelajaran kita berkenaan dengan sifat mustahil bagi Rasul untuk subjek akidah. Jadi murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah kita akan mempelajari pada hari ini sifat mustahil bagi Rasul. Okay, kita terus kepada perbincangan kita berkenaan dengan sifat mustahil bagi Rasul. Okay, sifat mustahil bagi Rasul yang pertama al-kadhibu. Al-kadhibu bermaksud dusta. Ini adalah sifat mustahil bagi Rasul yang pertama. Yang kedua al-khiyanatu. Al-khiyanatu. Al-khiyanatu bermaksud khianat. Al-khiyanatu bermaksud khianat. Al-khiyanatu bermaksud khianat. Okay, jadi murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tu tajuk yang itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah kitman. Kitman bermaksud menyembunyikan. Menyembunyikan. Yang seterusnya al-baladah bermaksud bodoh. Ini kesemua ni adalah sifat mustahil bagi Rasul. Okey, Ustaz teruskan lagi. Kita buka muka surat 55. Muka surat 55. Kita tengok sikit. Okey, al-kadhibu, dusta. Mustahil para Rasul itu bersifat al-kadhibu, iaitu dusta. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengutuskan Rasul sekiranya Rasul bersifat al-kadhibu ataupun dusta. Jadi mustahil untuk Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan seorang Rasul yang bersifat pembohong, dusta ataupun pembohong. Dusta adalah sifat orang munafik dan bukan sifat orang mukmin. Seterusnya, semua kata-kata yang lahir daripada para Rasul adalah benar. Mereka akan menyampaikan kepada umatnya perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan daripada itu, umatnya akan mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang Islam wajib beriman bahawa para Rasul tidak bersifat al-kadhibu, iaitu dusta, tetapi bersifat as-sidqu, iaitu benar. Jadi as-sidqu lawannya al-kadhibu. As-sidqu benar, lawan dia al-kadhibu. Sifat yang ada pada para Rasul adalah as-sidqu. Dan mustahil bagi Rasul adalah bersifat al-kadhibu. Kita buka muka surat 56. Al-khiyanah. Okey, ni al-khiyanah. Okay, al-khiyanah, apa itu khiyanah? Khiyanah dalam bahasa Melayu juga sebut khianat. Kita sebut khianat. Mengkhianati. Kita juga sebut khianat. Okay, jadi kita tengok mustahil para Rasul. Mustahil para Rasul itu bersifat al-khiyanah. Iaitu khianat atau pecah amanah. Kita juga sebut sebagai pecah amanah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengutuskan Rasul yang bersifat khianat, mengerjakan maksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan seorang Rasul yang bersifat khianat.
Khianat adalah sifat orang munafik. Khianat adalah sifat orang munafik dan bukan sifat orang mukmin. Para rasul wajib para rasul wajib bersifat al-amanah, iaitu kepercayaan dalam semua tindakan. Umatnya akan percaya dan terbuka hati menerima segala ajaran. Kesan daripada itu tidak akan timbul kekeliruan dan kesesatan dalam kalangan umatnya. Setiap orang Islam wajib beriman, kita semua orang Islam wajib beriman bahawa para rasul tidak bersifat al-khianah, iaitu khianat, tetapi bersifat al-amanah, iaitu kepercayaan. Jadi sifat yang ada pada Nabi itu adalah al-amanah. Al-khianah adalah sifat mustahil bagi rasul. Selesai untuk sifat mustahil bagi rasul al-khianah. Seterusnya al-kitman. Al-kitman, muka surat 57. Kita tengok al-kitman muka surat 57. Al-kitman bermaksud menyembunyikan. Dan al-kitman bermaksud menyembunyikan. Ini sifat mustahil bagi rasul yang ketiga. Mustahil para rasul itu bersifat al-kitman, iaitu menyembunyikan. Jadi mustahil bagi rasul ada sifat menyembunyikan sesuatu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan rasul yang bersifat at-tabligh, iaitu menyampaikan apa-apa yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala wajib bagi para rasul untuk menyampaikan kepada umat kepada umat manusia. Para rasul tidak menyembunyikan sesuatu yang benar. Perkara yang benar rasul tidak akan menyembunyikan. Rasul tidak takut dibenci atau dizalimi oleh musuhnya dan sanggup menghadapi segala cabaran dalam menyampaikan dakwah. Kesan daripada itu, kebenaran dapat disampaikan dan agama Islam dapat diperluaskan. Yang terakhir, setiap orang Islam wajib beriman bahawa para rasul tidak bersifat al-kitman. Apa dia itu al-kitman? Iaitu menyembunyikan, tetapi bersifat at-tabligh, iaitu menyampaikan. Tabligh adalah sifat wajib bagi rasul. Lawannya adalah al-kitman, iaitu sifat mustahil bagi para rasul. Seterusnya muka surat 58. Al-baladah. Al-baladah. Sifat mustahil yang terakhir. Itu yang keempat. Al-baladah bermaksud bodoh. Al-baladah bermaksud bodoh. Mustahil para rasul itu bersifat al-baladah, iaitu bodoh. Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan rasul yang bersifat bijaksana, cerdik dan bukan pelupa. Mereka mampu menjelaskan segala persoalan yang ditimbulkan oleh umatnya dan membuat keputusan yang tepat. Itu adalah sifat yang perlu ada kepada para rasul. Bukan sifat bodoh. Kesan dari itu, umatnya akan mempercayai mereka serta membenarkan kerasulannya. Poin yang terakhir, setiap orang Islam wajib beriman bahawa para rasul tidak bersifat al-baladah, iaitu bodoh, tetapi bersifat al-fatanah, iaitu bijaksana. Al-fatanah adalah sifat wajib bagi rasul. Lawan sifat al-fatanah ialah sifat mustahil daripada al-baladah. Al-baladah ni adalah sifat mustahil bagi para rasul.
Okey, kita teruskan lagi untuk muka surat 59. Okey, tengok muka surat 59. Okey, sifat harus bagi Rasul. Okey, sifat harus bagi Rasul. Okey, pengertian dia. Sifat harus bagi Rasul ialah bersifat manusia biasa tetapi tidak mengurangkan kedudukan sebagai seorang Rasul. Okay, sekali lagi Ustaz baca. Sifat harus bagi Rasul ialah bersifat manusia biasa tetapi tidak mengurangkan kedudukan sebagai seorang Rasul. Ini adalah sifat harus bagi Rasul. Kita tengok antara contoh-contoh sifat harus bagi Rasul. Okey. Sifat harus bagi Rasul, lapar dan dahaga. Seperti mana manusia biasa, lapar dan dahaga. Lagi antaranya lagi berniaga dan mengembala. Beristeri dan berkeluarga. Dan yang terakhir, sakit, sihat, tidur dan sebagainya. Ini adalah sifat harus bagi Rasul. Antara akhlak Rasulullah SAW berkata benar. Amanah dalam setiap pekerjaan, menghormati orang yang lebih tua, mengasihi orang miskin, anak yatim dan jiran. Ini antara akhlak Rasulullah SAW. Okay, kita tengok dalil daripada ayat Al-Quran. Okay, dalil daripada ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Ini adalah dalil menunjukkan Nabi itu bersifat harus seperti mana manusia biasa. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan orang-orang yang tentu tentu makan, minum dan berjalan di pasar-pasar. Ini dalil daripada ayat Al-Quran. Okey, alhamdulillah. Selesai sudah tajuk kita untuk pelajaran akidah. Jadi insya-Allah lepas ni kita akan ulang kaji balik daripada tajuk yang awal. Jadi untuk tajuk para rasul akan ditanya dalam soalan PCHI. Jadi harap semua murid-murid dapat mengambil perhatian dalam tajuk berkenaan dengan sifat wajib bagi rasul dan sifat mustahil bagi rasul. Jadi insya-Allah nanti kita akan ulang kaji balik untuk tajuk yang pertama kita ulang kaji untuk persediaan UPKK. Jadi Ustaz rasa setakat itu dulu untuk pelajaran akidah kita pada hari ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.